Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada doktor dan rakan-rakannya sekalian. Nama saya Muhammad Anas Asnawi Bahasa, nombor metrik 204603. Dan pada petang ini saya akan membentangkan tentang pengurusan ataupun management secara direct dan juga indirect berdasarkan kepada indikator yang saya pilih. Jadi indikator yang saya pilih adalah tentang root exposure ataupun pendedahan akar. Jadi secara ringkasnya root exposure ini adalah terjadi disebabkan oleh kerana soil compaction ataupun kepadatan tanah. Jadi kepadatan tanah ini banyak dipengaruhi oleh faktor trampling ataupun kesampingan yang di mana dipengaruhi oleh jumlah pengguna ataupun tekanan yang dihadapi. Bermaksud semakin banyak user yang menggunakan laluan denai ataupun trail, jadi semakin cepat dan bertambah kepadatan tanah tersebut yang menyebabkan akar terdedah ataupun root exposure ini. Jadi seterusnya saya akan terus masuk kepada root exposure. Okey, jadi root exposure ni untuk secara pengurusan langsung ataupun direct management, saya memilih kaedah pelantar hardening dengan cara pelantar laluan. Okey. Berdasarkan dalam slide ni, kalau kita nampak dalam gambar sebelah kiri, gambar di atas adalah gambar keadaan di mana sebatang pokok di mana akarnya yang terdedah. Jadi apabila kita membuat laluan pelantar ni di atas root exposure ni, dia akan memberi benefit lah. Yang pertama sekali adalah melindungi akar yang terdedah. Okey, pelantar laluan ni sangat sesuai digunakan di kawasan root exposure ni ataupun pendedahan akar ni kerana bila kita buat pelantar laluan, akar-akar yang sedia ada yang telah terdedah ni kita tak akan rosakkan ataupun kita tak akan buang. Sebaliknya pelantar laluan ni kita bina atas daripada root exposure ni dengan kita bina dia punya pelantar yang agak tinggi sedikit. So bermaksud impak yang sedia ada berlaku kita tidak akan tambah dan kita tidak akan rosakkan. Jadi pelantar laluan ni adalah sangat sesuai. Okey, yang nombor 2 adalah melindungi kesan impakan terhadap laluan denai. Sama juga bermaksud kita kalau macam untuk pelantar laluan ni kita hanya perlu pacakkan dia punya tiang. Kemudian yang agak tinggi sedikit kemudian kita akan pasang pelantar laluan. Berbanding dengan kaedah hardening yang lain di mana kita perlu mengorek tanah, kita perlu susun batu ataupun kayu. Jadi pelantar laluan ni dia tidak akan merosakkan laluan denai. Yang nombor 3 adalah tidak memerlukan kawasan yang luas untuk pembinaannya. Okey, memandangkan laluan denai ini kecil, boleh dilalui seorang ataupun 2 orang pada satu masa. Jadi kaedah pemasangan pelantar laluan ni adalah tidak memerlukan ruang yang sangat luas untuk pembinaannya. Kita boleh lakukan di mana-mana saja, sama ada laluan yang rata ataupun laluan yang sedang menaik. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang pengurusan secara tidak langsung ataupun indirect management. So untuk saya punya indikator root exposure ni, saya memilih pendekatan pendidikan luar dan juga persekitaran. Okey, kenapa? Saya memilih adalah kerana yang pertama adalah melalui kaedah pendidikan kita yang pertama kita akan tahu pengetahuan tentang kesan impact. Jadi bermaksud saya akan memberitahu kepada pengunjung atau pelawat tentang kesan impact root exposure ni yang terjadi apabila terjadi. Seperti contoh, apabila kita memijak akar-akar yang terdedah ini, besar kemungkinan pokok yang terbabit tidak akan terbantut dia punya tembusaran dan boleh menyebabkan kematian. So inilah buruknya berlaku apabila kesan impact ini berlaku. Yang nombor 2 adalah cara penyelesaian impak yang timbul. Okey, bermaksud apabila kita memberitahu melalui pendidikan, maksudnya
apabila pengunjung dan pelawat dia lalu di sesuatu laluan denai dan dia nampak ada impak ini, so dia tahu apa yang perlu dibuat. Yang pertama sekali, mestilah harus melaporkan kepada pihak pengurusan dan pengunjung dan pelawat juga boleh turut bekerjasama untuk memelihara dan menyelesaikan jika kesan impak ini timbul. Okey, yang nombor tiga adalah langkah untuk mengelak berlakunya impak. Jadi seperti yang sedia maklum, bila pengunjung atau pelawat memberitahu kepada pihak pengurusan tentang adanya impak road explosion yang berlaku di satu-satu kawasan, so kita boleh membuat satu perancangan seperti kita boleh membina satu laluan alternatif ataupun laluan lain untuk sementara waktu supaya kawasan yang timbulnya impak ini kita tidak akan lalui untuk sementara waktu untuk tempoh pemulihan. Jadi apabila laluan impak ini sudah dikatakan selamat ataupun pulih, kita boleh lalu balik laluan ini. Ataupun langkah yang untuk mengelakkan berlakunya impak ini juga kita boleh memberitahu bahawa impak ini berlaku disebabkan oleh soil compaction atau tekanan di mana jumlah pengguna yang ramai. Jadi pengunjung dan pelawat boleh berhati-hati seperti contoh tidak berjalan dalam satu jumlah yang besar. Mereka berjalan di antara satu sama lain pada jarak yang sesuai, tidak secara beramai-ramai ataupun serentak. Jadi itulah pentingnya kaedah pendekatan pendidikan seluar dan persekitaran. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.